Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana anda terus bersama channel ini. Bagi yang sudah tekan butang subscribe, terima kasih diucapkan. Bagi anda yang belum tekan butang subscribe, sila tekan butang subscribe untuk terus mendapatkan berita terbaru daripada channel ini. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Berita terkini hari ini. Langkah London. Satu lagi langkah untuk tebuk-tebuk, untuk tumbang menumbang. Dan langkah London ini pula, tuan-tuan dan puan-puan, dikaitkan pula dengan Ismail Sabri Yaakob. Langkah London ini adalah kononnya yang diwar-warkan sekarang ini, langkah untuk menumbangkan kerajaan sekarang ini, menumbangkan kerajaan perpaduan ini, dan dikaitkan pula dengan Ismail Sabri Yaakob. Sebelum kita teruskan, saya ingin ucapkan bilion terima kasih kepada semua yang sudah tekan butang subscribe. Yang belum tekan butang subscribe, saya mohon tekanlah butang subscribe, like dan share. Dan juga tekan butang join member, kerana kita akan mulakan pembelian souvenir, pembelian goodies, giveaway dan sebagainya pada tahun ini bagi semua member yang terpilih. Okey, jadi tekan butang subscribe, like, share dan komen serta join member. Akhirnya Ismail Sabri Yaakob bersuara tentang langkah London dan dia betul-betul marah. Ismail Sabri Yaakob menganggap itu fitnah bagi untuk orang-orang yang tak kenal dosa. Siapa yang tak kenal dosa ni? Naib Presiden UMNO iaitu Ismail Sabri Yaakob mendakwa dia menjadi mangsa serangan fitnah oleh pihak yang tidak mengenal dosa apabila beliau dikaitkan dengan kabar mengenai langkah London. Dia yang juga bekas Perdana Menteri menjelaskan sejak berakhirnya pilihan raya umum PRU lalu, dia berdiam diri untuk mengelak daripada menjadi mangsa sebarang fitnah atau spekulasi. Katanya, saya berdiam diri sejak selepas PRU 15 sehingga kini. Tak ada sebarang kenyataan mengenai UMNO dibuat. Tiada kenyataan mengenai kerajaan juga. Tujuan saya berdiam diri adalah supaya tiada spekulasi dan fitnah yang mengaitkan saya. Tapi pemfitnah yang tidak mengenal dosa ini masih terus mengaitkan saya, katanya. Tambahnya lagi, sebab itu saya menganggap tuduhan ini adalah merupakan satu tindakan fitnah yang berniat jahat, katanya kepada Malaysia Kini pada hari ini. Terdahulu Ismail Sabri diminta mengulas berhubung dakwaan gerakan rahsia membabitkan cubaan menjatuhkan kerajaan perpaduan, membabitkan beberapa pemimpin politik termasuk dari UMNO. Turut dikaitkan ialah pemimpin parti pembangkang. Mereka dikatakan mengadakan pertemuan rahsia di London baru-baru ini dan dituduh sedang mengatur gerakan bagi membuat penjajaran semula politik negara. Untuk rekod, gerakan menukar kerajaan melalui peralihan sokongan ahli parlimen pernah berlaku pada akhir Februari 2020 membabitkan 11 ahli parlimen PKR yang berpakat dengan hampir semua pemimpin bersatu. Insiden itu dinamakan orang ramai sebagai langkah Sheraton kerana berlangsung di hotel tersebut. Gerakan menjatuhkan kerajaan mula diperkatakan selepas PH membentuk kerajaan perpaduan hasil kerjasama dengan UMNO. Di sebalik setengah ahli parlimen parti itu yang dilihat keberatan untuk merestui kerjasama tersebut. Antara tokoh yang dikaitkan dengan bantahan tersebut ialah Ismail Sabri sendiri. Baru-baru ini tersebar pula gambar menunjukkan seseorang didakwa pengerusi Perikatan Nasional merangkap Presiden Bersatu iaitu Muhyiddin Yassin yang telah mengadakan pertemuan tertutup di sebuah lokasi di London. Sehingga kini tiada mana-mana pemimpin dari parti terbabit mengesahkan atau menafikan pertemuan berkenaan. Gambar tersebut menimbulkan spekulasi bahawa terdapat rancangan pihak tertentu untuk menjatuhkan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi yang kini merupakan timbalan Perdana Menteri di bawah kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim. Malaysia Kini sudah cuba untuk mendapatkan komen daripada PN mengenai gambar berkenaan. Mengulas lanjut pula, Ismail Sabri berkata dia tidak pergi atau bercuti ke London baru-baru ini. Sebaliknya hanya menghabiskan masa bersama keluarganya di Timur Tengah.
Ketika itu saya berada di Abu Dhabi dan Dubai untuk bercuti bersama keluarga. Kami melawat Warner Bros di Abu Dhabi, katanya. Takkan tak pakai winter cloth, baju sejuk kalau di London. Katanya lagi merujuk kepada gambar dia bersama keluarganya yang telah dikongsikan kepada Malaysia kini. Hari ini, Denyut Nadi, Suara Rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Ini satu pendedahan yang amat dahsyat. Ini satu pendedahan yang sangat-sangat mengejutkan. Akan ada satu pakatan baru kah yang akan berlaku. Disebut sebagai langkah London. Wow. Siapa yang bakal bersama di dalam langkah London ini? Ini berikutan ada gambar. Ada gambar yang tertular menunjukkan mungkin ada langkah London. Tetapi rupa-rupanya tidak ada langkah London, atau ada, belum tahu. Negara Malaysia, politik negara Malaysia selalu bermula dengan kabar angin. Kita tidak dapat nafikan itu. Kabar angin, kabar angin. Takkan ada langkah-langkah lagi. Saya tak setuju dengan langkah-langkah. Langkah London, pintu sentiasa terbuka. Itu pendedahan Hamzah Zainuddin yang mengulas Pakatan Baru. Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin tidak menolak prospek Perikatan Nasional kembali berkuasa selepas menjalin Pakatan Baru. What? Aduh, di mana kestabilan politik Malaysia ini? Apa jadi dengan politik Malaysia? Dah buat PRU 15, masih lagi begitu. PRU 14 dah siap tukar Perdana Menteri dalam masa 3 tahun. Berapa Perdana Menteri Malaysia? Aduh, pening. Janganlah, saya harap jangan. Saya fikir yang di Pertuan Agong perlu bertindak sudah ini. Katakan begini lagi. Aduh. Gabungan itu juga tidak menolak bekerjasama dengan Barisan Nasional yang pengerusinya itu Ahmad Zahid Hamidi memilih untuk bekerjasama dengan Pakatan Harapan dan bukannya Perikatan Nasional selepas pilihan raya umum lalu mengakibatkan kebuntuan politik. Katanya, pintu sentiasa terbuka. Menjawab soalan mengenai Perikatan Nasional membuat kemunculan semula di peringkat kerajaan persekutuan dengan sekutu yang baru. Wow, ada sekutu baru. Menurut BH Online, Setiausaha Agung Perikatan Nasional itu berucap pada siri ceramah Kelab Concord. Kelab Concord ialah forum mengenai isu semasa oleh penceramah terpilih yang dimulakan oleh wartawan veteran. Berkongsi ramalannya mengenai pilihan raya negeri akan datang, Hamzah berkata Perikatan Nasional akan menawan Selangor yang berada di bawah kawalan Pakatan Harapan sejak 2008. Bagi Negeri Sembilan yang dikuasai PH, Hamzah berkata peluang pertandingan pula adalah 50-50. Bagaimanapun, Hamzah Zainuddin mengakui kekuatan DAP di Pulau Pinang dan percaya negeri itu akan kekal dalam kawalannya. Dalam perkembangan berkaitan, dia menjangkakan Perikatan Nasional akan mengekalkan penguasaannya di Kedah, di Kelantan dan juga di Terengganu. Mengenai soalan kerjasama dengan Barisan Nasional, Hamzah mengelak daripada menyifatkan ini sebagai lembaran baru muafakat nasional. Bekas Menteri Dalam Negeri itu berkata, jika Pakatan Baru ini menjadi kenyataan, pemimpin pakatan masing-masing mesti bersetuju dengannya. Kerjasama ini perlu menjadi satu dasar yang dipersetujui semua pemimpin parti, Bersatu PAS dan juga UMNO. Jika semua percaya dengan satu matlamat yang sama, maka tiada masalah untuk mewujudkan kerjasama. Ini katanya. Jika ada satu pihak kata tidak, maka ia tidak akan berlaku. Namun jika kita percaya antara satu sama lain, kita boleh mencapai matlamat kita, katanya lagi. Dia juga menegaskan asas pakatan ini akan memastikan kepentingan semua kaum. Hamzah juga berkongsi pendapatnya tentang bekas parti UMNO-nya yang mengalami kemunduran terbesar dalam pilihan raya umum ke-15. UMNO perlukan kerjasama baru untuk parti itu membuat pembaruan, katanya. Jelas Hamzah lagi, UMNO memerlukan pembaruan besar-besaran atau berisiko ditolak sepenuhnya oleh rakyat. Kenyataan Hamzah itu susulan dakwaan terdapat rancangan baru yang digambar-gemburkan sebagai langkah London untuk menjatuhkan kerajaan sedia ada. Saya banggang. Saya tak setuju. Bukan sebab saya suka, saya sokong Pakatan Harapan, tidak. Tapi sebab saya sudah bosan dengan politik tumbang menumbang ini. Takkanlah belum sampai setahun dah tumbang lagi. Aduh, apa sebenarnya yang terjadi nih?
Janganlah bikin malu negara. Bikin malu negara kalau begini. Kita jumpa lagi, bye-bye.